akan melepaskan diri mereka bagi membentuk dua kumpulan chaser ataupun dua kumpulan pendesak yang telah pun terbentuk pada ketika ini. Jadi itu yang berlaku sebelum mereka melengkapkan loop besar perlombaan peringkat yang ketujuh dengan kelibat pelumba-pelumba dari beberapa pasukan, khususnya dari Lotus Suda, begitu juga dengan pelumba dari Easy Post yang turut berada di situ, Ono X, Movistar, serta dua pelumba dari Movistar yang turut mengirim pelumba mereka untuk mengawal. Dan kita lihat belum ada kelibat Ivan Souza, penyandang jersey kuning dalam mewakili pasukan Movistar, kerana beliau masih lagi berpuas hati dengan kedudukan semasa pada ketika ini. Belum ada pelumba yang mampu mencabarnya, kesemuanya berada di belakang. Kerana itulah kita melihat bagaimana Ivan Souza dan juga pasukan Movistar tidak membantunya. Sambil itu ada lagi pecahan grup yang ketiga dalam bertindak sebagai chaser pada ketika ini. Sampai begitu lama kita tidak melihat kedudukan ketiga-tiga pelumba, dan sekarang ini mereka masih lagi kekal dengan kelajuan yang mereka lakukan lebih daripada 42 km sejam. Tetapi seandainya mereka cuba untuk menjarakkan diri dalam tempoh curang yang lebih besar, mereka perlu melakukan kayuhan 48 hingga 55 km sejam untuk berada lebih selesa bagi mendapatkan kedudukan yang lebih baik dan potensi untuk tiga penjuru persaingan di sprint yang kedua nanti, yang akan berlangsung di Pekan Kuah, tempat permulaan dan juga penamat. Di samping itu ada sesuatu yang diperkatakan oleh pelumba-pelumba dari pasukan Movistar. Kita melihat apakah kedudukan pelumba dari Brazil. Bukan, itu adalah pelumba di depan tadi, Matthias Jorgensen, jersey putih, yang masih lagi kekal untuk berada dalam chaser yang kedua. Chaser yang pertama berada sedikit di depan dalam kumpulan ini, di samping Palaton di kedudukan keempat ataupun kumpulan yang keempat. Jadi sekali lagi attack yang dibuat oleh chaser yang kedua. Kita melihat bagaimana satu desakan yang dilakukan sambil Palaton yang semakin menghampiri 8 pelumba ini. Jadi itulah respon yang dibuat oleh Palaton. Siapakah di kalangan 8 pelumba yang berkemampuan untuk mencabar jersey kuning dari pelumba pasukan Uno X? Kalau dilihat potensi yang dimiliki oleh pelumba pasukan itu, pastinya Thorsten Tryon, beliau berada di kedudukan kelima dengan 2 minit 18 saat. Satu jurang yang bukanlah mudah untuk pelumba tersebut merapatkan jurang masa bagi perebutan jersey pelumba terbaik keseluruhan. Kerana satu-satunya pencabar paling hampir adalah pelumba yang berada di kedudukan yang kedua, iaitu Hugh Carty, pelumba yang berhasil cemerlang pada peringkat yang ketiga, pendakian di Genting Highland. Begitu juga pada peringkat yang keempat, Carty Hughes juga turut mainkan peranan dalam kumpulan ataupun melakukan attack. Dan sekali lagi attack dibuat dari depan Palaton. Mereka tidak mahu mengizinkan mana-mana pelumba yang memiliki potensi untuk menggugat pasukan-pasukan tertentu bagi mendapatkan ataupun memberikan cabaran mendapatkan jersey untuk dirampas pada hari yang ketujuh. Sekali lagi, chaser yang kedua telah pun berjaya diperangkap semula. Lihat bagaimana ada lagi attack yang dilakukan di kalangan Palaton ini. Di manakah kedudukan pasukan TSG, Nur Aiman Zarif, yang merupakan penyandang jersey merah Kerajaan Proton selaku pelumba pendahulu untuk Raja Bukit, masih lagi dalam kumpulan besar. Dari 28 km saja lagi untuk ditamatkan. Kita menjangkakan bahawa persaingan ini ataupun asakan attack demi attack akan terus dilakukan oleh pelumba-pelumba di depan Palaton. Sambil itu di bahagian belakang belum ada sebarang usaha yang dilakukan. 182 adalah pelumba kebangsaan, iaitu Sofian Nabil, di mana Sofian Nabil berada di kedudukan ke-94 dengan 58 minit 38 saat ketinggalan di belakang Ivan Souza. Sementara aksi di depan Palaton semakin sengit. Ada drama yang sedang berlaku ketika ini. Usaha untuk melakukan pecahan yang masih lagi menjadi ikhtiar para pelumba.
dari Protouch, begitu juga dengan Uno X. Cofidis tidak mahu ketinggalan. Easy Post turut menyertai kumpulan chaser ini. Ada lagi attack yang dibuat, termasuk pelumba daripada arah Pro Racing yang ingin terus serta. Sementara 27 km kegasan penamat bermakna para pelumba akan terus untuk memberikan satu lagi usaha berganda, khususnya dari Peloton, bagi menangkap semula kumpulan chaser ini. Kerana mereka pastinya tidak mahu mengambil risiko seandainya dibiarkan mana-mana pelumba ataupun kontender berada dalam kedudukan keempat hingga kelima untuk mencabar, biarpun kedudukan mereka tidaklah begitu baik untuk merampas chassis, tetapi tidaknya mereka mampu untuk mengurangkan defisit. Dan seandainya kita boleh lihat apabila ada pelumba yang paling hampir, khususnya apa yang mungkin boleh dilakukan oleh pelumba dari pasukan Easy Post, iaitu Hugh Carty selaku pelumba di tempat yang kedua untuk jersey kuning, mesti pelumba-pelumba pasukan Movistar akan mengejarnya. Jadi itulah bagaimana kelompok yang ketiga ini terbentuk. Chaser yang kedua, selepas satu chaser di kalangan 6 pelumba berjaya untuk melepaskan diri tadi, kesemua 6 dan juga 8 pelumba, bermakna 8 pelumba di depan tidak berikan sebarang kesan dalam perebutan jersey yang masih lagi terbuka dan juga mampu untuk dicabar pada perlumbaan kali ini. Biarpun sebagaimana yang dikatakan oleh Adik, bagi para pelumba, kekecewaan mereka tidak ada sebarang pendakian, dia akan menjadi penentu dan juga pengesahan keempat-empat jersey, kerana disitulah ia boleh berubah. Dan seterusnya pada peringkat yang ke-8 nanti akan dipertahankan. Tetapi dengan keadaan sekarang ini, keadaan itu akan memberikan kesamarataan untuk lain-lain pelumba dalam lingkungan mencabar jersey-jersey tersebut akan berterusan pada peringkat yang ke-7. 26 km yang akan menjadi perat pencaturan untuk keempat-empat pelumba. Apakah mereka mampu untuk mempertahankan jersey tersebut pada hari yang ke-7 ini? Tetapi berdasarkan kepada respon yang dilakukan oleh Peloton, sememangnya mereka masih lagi kekal dalam keadaan sekarang, kerana kesemua pelumba di bahagian hadapan ataupun chaser yang kedua ini bukanlah mampu untuk mencabar bagi penyandang jersey, baik jersey kuning pendahulu keseluruhan, begitu juga dengan Raja Pecut, Raja Bukit bagi jersey merah dan juga hijau dan merah, manakala jersey putih pelumba terbaik Asia yang masih lagi akan cuba dipertahankan. Jadi sekali lagi, asakan dari chaser ini merupakan kumpulan pendesak yang kedua. Yang pertama telah pun berada di depan kerana tidak ada sebarang respon yang diberikan oleh Peloton untuk ke-6 pelumba di depan. Jadi ia akan memberikan perhatian kepada chaser yang kedua yang masih lagi berusaha untuk mendapatkan tempo dan juga defisit yang lebih konsisten. Jadi 3 lagi pelumba menyertai chaser yang kedua ini. Kita lihat dari atas bagaimana suasana yang sememangnya akan menceritakan segala-galanya, dan ini adalah pendahulu 3 pelumba yang masih lagi terus kekal, iaitu Anja Moreno, Willie Smith dan juga Nicole Pareja yang masih lagi kekal berada di hadapan kerana mereka masih lagi belum dicabar oleh lain-lain pelumba dalam kumpulan yang kedua dan ketiga, merupakan chaser, manakala Peloton di kumpulan yang keempat tidak jauh di belakang, hanya dipisahkan dengan 2 minit 10 saat dari 3 pelumba di depan ini. Jadi itu yang mungkin menjadikan gambaran semasa untuk perlumbaan di hari yang ke-7. Sejauh mana kemampuan ketiga-tiga pelumba ini. Mereka hanyalah bertindak sebagai pengacau dan cuba untuk mendapatkan kontrak baru seandainya mereka cemerlang untuk menambahkan perlumbaan selaku juara peringkat yang ke-7 ini. Itu antara harapan dalam perlumbaan pelumba yang menyertai Petronas Seletu di Langkawi 2022. Ibarat serampang 2 mata, selain cuba mencari kemenangan, mereka juga mahukan kontrak baru dapat ditandatangani untuk musim 2023. Sekali lagi attack dalam kumpulan chaser yang kedua. Lihat bagaimana suasana yang sememangnya semakin rancak
untuk kita lihat suasana dan juga keadaan ini. Apakah ia mampu terus dipertahankan? 14 pelumba bertindak sebagai chaser yang kedua dalam perlumbaan sejauh 171 km ini. Dan kita akan terus melihat kemampuan dan juga saranan yang akan dibuat oleh peloton yang akan menjadi nadi dalam persaingan pada kedudukan yang sememangnya cukup genting untuk kita mengetahui siapakah yang akan muncul juara pada perlumbaan peringkat yang ke-7 ini. Sambil itu, di bahagian belakang peloton masih lagi belum ada tanda-tanda. Mereka akan turut cuba dan menyertai pelumba di depan untuk menetapkan tempo kayuhan ataupun pace kelajuan dalam suasana hari yang ke-7 ini. Peringkat yang ke-7, biarpun di peringkat awal seandainya laluan itu dikekalkan, bermakna ini adalah laluan ataupun perlumbaan penentu secara keseluruhan sebelum cuba dipertahankan pada hari yang ke-8 dan perlumbaan terakhir. Namun situasi itu berbeza apabila ada penguasaan pada perlumbaan di Langkawi ini, dan ia akan memberikan satu lagi suasana yang tidak dirancang lebih awal, kerana pada malam semalam baru saja diberitahu bagaimana ada tanah runtuh yang terdapat di sewaktu menuju pendakian ke Gunung Raya. Bagi keselamatan pelumba dan juga pegawai-pegawai perlumbaan, maka kita telah pun melihat dan juga mendengar bagaimana perlumbaan peringkat yang ke-7 ini ada pembuasuaian. Satu pendakian ke Gunung Raya, dan kali ini mereka harus mengharungi 3 ataupun 2 pendakian. Biarpun dalam kategori 3 tetapi dengan kelajuan yang tinggi, ia akan memberikan kesan kepada mana-mana pasukan dalam usaha mereka untuk menceriakan pasukan masing-masing mencapai matlamat untuk bergelar juara peringkat yang ke-7. Hingga setakat ini belum ada sebarang kejayaan berganda yang dapat dilakukan oleh mana-mana pelumba. Tetapi untuk JC 4 JC, apakah ia mungkin boleh dilakukan oleh setiap pelumba? Dan kita melihat bagaimana kedudukan 5 pelumba di hadapan, sambil terdapat lagi 6 pelumba, 11 pelumba bertindak sebagai chaser ini menjelang 21 km terakhir. 62 yang sedang memacu bahagian hadapan dalam perlumbaan kali ini adalah Jacques Bax, berada di kedudukan ke-25 secara keseluruhan 9 minit 19 saat. Bukanlah satu impak yang memberikan impak yang besar kepada Ivan Souza. Begitu juga dengan 9 kedudukan pelumba-pelumba lain, khususnya 96 pelumba dari pasukan Bugros, iaitu Adria Moreno. Beliau berada di posisi ke-30 dengan 13 minit 14 saat di belakang penyandang jersey kuning ketika ini. Sambil itu 164 kelihatan seperti tadi adalah William Smith. Jadi ini bermakna 3 pelumba masih lagi terus cuba berjaya mengekalkan kedudukan mereka. Defisit yang agak konsisten, belum pernah kurang dari 1,5 minit. Ini bermakna kerjasama yang mereka lakukan adalah cukup baik, tetapi ia tidak memberikan belum lagi ada kesan ataupun tindakan drastik yang akan dibuat oleh peloton terhadap ketiga-tiga pelumba ini. Apakah mereka ini akan dibiarkan untuk mendapatkan 15 mata? Jadi ini bermakna agak sukar untuk pencabar bagi pasukan, khususnya bagi pelumba-pelumba, untuk mencabar kedudukan penyandang jersey kuning selaku pelumba pecut terbaik memasuki hari yang ke-7. Akan terus dipertahankan oleh Alan Brikra dari pasukan Uno X. Di lain lapangan ataupun senario, keadaan yang masih lagi belum ada sebarang perubahan dari peloton. Mereka masih lagi kekal untuk membiarkan kumpulan chaser yang kedua ini. Di manakah kedudukan chaser yang pertama? Kerana terdapat 6 pelumba di peringkat awal tadi berjaya melakukan pemisahan. Apakah mereka berada dalam kumpulan ini?
sampai 1 minit 20 saat menjadi 1 minit 24 dengan Moreno mendahului, diikuti Smith dan juga Pareja pada kilometer 38 menuju ke garis penamat di peringkat di penghujung saingan ini. Dan sekali ini 20 km saja lagi untuk ditamatkan. Bermakna para pelumba akan menuju ke Pekan Kuah sebelum melakukan loop kecil sebanyak 2 pusingan. Apakah sprint yang kedua di Pekan Kuah akan dikuasai oleh ketiga-tiga pelumba ini? Ini bermakna tidak ada sebarang tambahan masa untuk pelumba-pelumba mencabar jersey kuning dan juga jersey biru, kerana itulah antara peluang yang dimiliki oleh mana-mana pelumba selain memiliki 3 mata, 3, 2 dan 1 mata. Mereka juga mendapatkan saat bonus atau masa bonus untuk dibawa ke dalam persaingan mereka dalam perebutan 2 jersey itu. Dan sekali lagi impak yang tidak memberikan sebarang kesan, namun begitu usaha berterusan terus dibuat oleh para pelumba, tiga pelumba ketika ini untuk meneruskan penguasaan mereka. Jadi apakah ia akan terus dapat dilaksanakan? Dia Moreno antara pelumba di hadapan. Bagi pelumba berusia 31 tahun dari Spanyol itu, dia sememangnya antara pelumba pendaki untuk pasukan Bugros. Pencapaian terbaiknya ialah berada di peringkat ke-6 dalam Tour Klasik di Tour Klasik Alps dan juga Maritimes. Jadi pelumba-pelumba sekarang ini akan menuju ke sprint yang kedua. Kita melihat siapakah yang akan mendapatkan mata, tetapi Smith di tempat yang pertama sambil diikuti oleh pelumba dari pasukan Bugros, Andrea Moreno. Manakala pelumba Filipina di kedudukan yang ketiga, tetapi kita nantikan keputusan rasminya. Jadi lihat bagaimana Pareja berjaya untuk mendapatkan 2 mata memintas Moreno di tempat yang ketiga. Jadi pungutan mata yang tidak akan memberikan kesan dalam perebutan jersey Raja Pecut yang ditaja sepenuhnya oleh Petronas. Sementara itu, inilah chaser yang terbentuk. Jadi seorang pelumba dari Easy Post yang cuba melakukan attack, tapi tidak ada sebarang mata yang akan dikurniakan pada sprint yang kedua ini, kerana ketiga-tiga tempat telah pun dimiliki oleh 3 pelumba yang bertindak sebagai pendahulu perlumbaan. 2 minit 45 saat membezakan antara 3 pelumba dan juga kumpulan peloton ini ataupun chaser. Bermakna mungkin jarak yang lebih luas telah pun dicipta, tapi rasanya 2 minit 45 saat adalah antara leader dan juga peloton, kerana chaser berada di pertengahan. Jadi selepas ini adalah kom yang pertama yang akan diharungi oleh para pelumba pendakian di lebuh raya Langkawi ini. Siapakah yang akan mendapatkan 3 mata dalam pendakian kategori 3 berbanding kategori 2 yang akan menawarkan 6 mata? Tidak ada sebarang tambahan 6 mata bagi perlumbaan peringkat yang ke-7. Jadi usaha dan juga attack dibuat oleh Smith dari pasukan China Glory yang berada di kedudukan yang pertama, tapi kita jangkakan pastinya ada pecutan yang cuba dibuat oleh pelumba dari Filipina. Lihat bagaimana attack dari bahagian sebelah kiri telah pun dilancarkan tadi oleh pelumba dari Bugros dengan aksi yang begitu baik dilakukan oleh Adria Moreno Salah, di mana beliau berada di kedudukan ke-30 secara keseluruhan, 13 minit 14 saat di belakang Ivan Souza. Sambil itu satu lagi mata yang cuba dimiliki oleh pelumba dari pasukan Easy Post. Apakah ia akan dicabar oleh chaser yang lain di belakang? Tapi setakat ini 3 pelumba yang akan memiliki ataupun menguasai kom yang pertama pada perlumbaan kali ini. Sementara 3 pelumba di hadapan masih lagi belum sebarang
kenduran dari segi kayuhan untuk mereka mengalah. Kerana 1 minit 18 saat ada tempoh yang bezakan antara leader dan juga chaser berbanding peloton yang jauh di belakang ketika ini. Jadi 250 meter untuk ke kom yang pertama. Kita melihat attack yang dibuat oleh pelumba dari pasukan Easy Post. Begitu juga respon dari chaser yang cuba untuk mengejar mendapatkan mata terakhir dalam pendakian yang pertama pada hari ini. Menjelang 16 km saja lagi untuk ditamatkan. Sambil curang masa yang masih lagi konsisten dan juga sama yang memisahkan antara 3 pelumba dan juga chaser. Kita melihat bagaimana keadaan pelumba dari Easy Post yang percaya ditangkap semula oleh chaser. Bermakna 3 pelumba ini yang akan bertarung untuk mendapatkan mata dalam kom yang pertama. Tidak ada sebarang saat bonus ataupun masa bonus yang diberikan berbanding dengan sprint. Jadi ini hanyalah mata untuk kedudukan mencabar jersey merah yang masih lagi kekal dimiliki seandainya dimenangi oleh ketiga-tiga pelumba ini, termasuk di kedudukan keempat yang langsung tidak mampu untuk mencabar kedudukan Nur Aiman Zarif selaku penyandang semasa jersey Raja Bukit. Apapun tidak banyak perubahan dari segi defisit masa antara 3 pelumba dan juga chaser di belakang. Sekali lagi attack yang dibuat daripada pelumba pasukan Alpecin. Lihat bagaimana tidak ada sebarang respon dari pelumba-pelumba pasukan Protas di depan chaser ini. Jadi ini adalah pungutan mata yang terakhir, mata tunggal, satu mata untuk kedudukan tempat yang keempat. Sementara seorang lagi pelumba dari Protas turut ketinggalan. Jadi lihat bagaimana rakan di depan cuba melihat di manakah kedudukan sahabatnya yang berada ketinggalan, mula ketinggalan sekarang ini. Untuk pelumba-pelumba melengkapkan loop yang pertama. Jadi 15 km saja lagi untuk ditamatkan. Di mana kedudukan Will Smith yang berjaya untuk mendapatkan 3 mata diikuti Pareja dari pasukan kebangsaan Filipina, manakala Andrea Moreno dengan 1 mata. Ada 1 lagi mata yang akan ditawarkan dalam kom yang ketiga ini. Apakah 3 tempat ataupun 4 tempat untuk pengurutan mata di kom yang mungkin boleh diperkatakan hanya 3 kedudukan saja, 3 tempat untuk kategori 3 berbanding 4 kategori 2. Bermakna tidak ada lagi sebarang mata untuk jersey tambahan mata jersey merah ini. Apa yang perlu dia cuba lakukan oleh pelumba dari Alpecin ini ialah untuk berada dalam kumpulan yang pertama, di mana beliau ketinggalan 1 minit 18 saat di belakang 3 pelumba di depan. Jadi 5 km saja lagi ke sprint yang ketiga dan terakhir. Jadi kita melihat bagaimana intermediate sprint yang ketiga. Dalam 5 km bermakna tidak sampai 5 minit untuk mereka melengkapkan loop yang pertama. Sejauh 8.8 km ini. Sambil satu lagi kejaran. Lihat bagaimana peluang keadaan yang perlu dielak. 62 pada ketika ini adalah pelumba dari Alpecin yang baru saja cuba untuk mengintai peluang, iaitu Jacques Bax, berada di kedudukan ke-25 secara keseluruhan. 9 minit 19 saat ketinggalan dari Ivan. Jadi lihat bagaimana kemampuan untuk box ini bagi mengiringi ketiga-tiga pelumba yang baru saja membentuk ataupun defisit yang semakin mengecil. 52 saat antara chaser yang pertama dan juga chaser yang kedua agak ketinggalan di belakang 1 minit lebih. Jadi kerana itulah antara 3 pelumba dan chaser yang pertama
hanya dipisahkan dengan 52 mata, manakala bagi Brikra masih lagi kekal dengan kedudukan 42 mata di tempat yang pertama, sambil Gleb Syriza 39 mata di posisi yang kedua. Max Kenter dari Jerman mewakili pasukan Movistar di tempat yang ketiga. Sambil itu Nur Aman Zarif kekal sebagai penyandang jersey merah, biarpun terikat sama mata dengan Jam Baja Saimbaya dari pasukan yang sama, kerana kom yang pertama tadi tidak memberikan impak kepada perebutan jersey, khususnya jersey Raja Bukit. Jadi 52 saat untuk 3 pelumba dan juga chaser yang pertama yang berjaya dibentuk sebentar tadi oleh pelumba dari pasukan Alpecin Desunik, iaitu Jacques Bax. 50 km sejam purata yang cuba dilakukan oleh 3 pelumba di depan ini. Jadi itulah helah dan juga keadaan yang perlu mereka usahakan. Untuk mengekalkan tempo ini, mereka perlu konsisten dengan 50 km sejam, kelajuan yang perlu mereka lakukan. Sambil Willie Smith yang ingin mendapatkan bekalan dari tim car, kedudukan di depan diambil semula oleh Pareja dari pasukan kebangsaan Filipina. Tidak jauh beliau menarik sebelum Moreno pula mengambil alih tugas di depan. Dengan kelajuan 50 km sejam, cuba mereka kekalkan bagi memastikan usaha ini dapat dipertahankan. Dengan 11 km saja lagi, bermakna terdapat 2.2 ataupun 3.2 km menuju ke sprint yang ketiga dan terakhir, intermediate sprint. Jadi inilah suasana dan juga keadaan bagi pelumba chaser yang pertama, Jacques Bax dari pasukan Alpecin Desunik yang berada di kedudukan yang keempat. Jadi chaser yang kedua berada 1 minit lebih di belakang. Mampukah Jacques Bax ini untuk menyamai tempo kayuhan yang dibuat oleh ketiga-tiga pelumba di depan? Jadi lihat bagaimana risiko mengambil selekoh yang begitu rapat tadi. Dengan saliran di bahu jalan. Sambil itu kita lihat bagaimana sprint yang ketiga dan terakhir, intermediate sprint, sebelum ke garisan penamat, berbekalkan 88 km saja lagi selepas mereka melintasi ataupun mendapatkan mata terakhir dalam intermediate sprint yang ketiga. Jadi 10 km bermakna 2.2 km saja lagi untuk sprint yang ketiga. Siapakah yang akan merangkul 3 mata dan juga bonus masa yang diberikan? Lihat bagaimana respon yang akan dibuat oleh Willie Smith. Tetapi hingga setakat ini masih lagi di depan adalah pelumba dari pasukan Bugros, iaitu Andrea Moreno, yang cuba berentap untuk mendapatkan 3 mata sprint yang ketiga. Sambil kedudukan di depan pula dipintas oleh Willie Smith dari China Glory. Nicole Pareja belum menunjukkan sebarang pintasan ataupun usaha berganda untuk mendapatkan 3 mata. Lihat bagaimana Pareja yang sekarang ini cuba untuk melakukan attack. Apakah akan diikuti oleh Moreno? Moreno masih lagi tempat yang kedua. Beliau melakukan drafting untuk mendapatkan 3 mata yang terakhir untuk intermediate sprint. Sambil kedudukan bagi pelumba kebangsaan Filipina ini kembali semula di posisi yang ketiga, di mana kelajuan mungkin lebih daripada 52 km sejam yang cuba dilakukan oleh Moreno. Willie Smith di tempat yang kedua. Willie Smith cuba melakukan attack. Lihat bagaimana 3 mata yang terakhir untuk intermediate sprint. Siapakah yang akan memilikinya? Sambil itu chaser Jacques pula berada di tempat yang keempat. Hanya 18 saat memisahkan antara pendahulu dan juga chaser yang pertama. Jadi siapakah yang akan merangkul 3 mata intermediate sprint yang terakhir dengan kemenangan yang berjaya dimiliki oleh pelumba dari pasukan China Glory, ataupun belum lagi? Kerana lihat bagaimana 9 km terakhir, bermakna ada lagi jarak dan juga usaha untuk melakukan pecutan di intermediate sprint yang ketiga. Jadi itulah mata 3 mata dimiliki oleh Moreno terlebih dahulu. Sambil di tempat yang kedua adalah Willie Smith dari China Glory, manakala Nicole Pareja dari Filipina di tempat yang ketiga. 2 jam 9 minit telah pun mereka lalui.
Suasana perlumbaan yang masih lagi terbuka, khususnya di kalangan peloton yang berada di belakang. Sambil ini akan berusaha rasminya untuk sprint yang ketiga, di mana mereka melintasi garis penamat buat kali yang kedua, dan selepas ini kali ketiga merupakan finishing ataupun penamat untuk peringkat yang ketujuh ini. Siapakah yang akan bergelar juara peringkat yang ketujuh? Kerana setiap kejuaraan ataupun keadaan ini akan menghasilkan wang tunai yang ditawarkan dalam jelajah Petronas itu dilangkaui 2022. Sambil seorang lagi chaser ataupun pelumba yang berjaya melakukan attack dari kumpulan chaser yang kedua, manakala chaser yang pertama adalah gerakan solo yang dibuat oleh Jetbox dari pasukan yang berada di kedudukan yang keempat tadi. Kita akan terus melihat bagaimana keadaan yang mungkin boleh berubah selepas ini, khususnya dari peloton di mana mereka sekarang ini yang semakin menghampiri 2 jam 10 minit 41 saat untuk mereka melengkapkan loop yang pertama, loop kecil yang pertama. Jadi selepas ini 88 km yang terakhir untuk peloton. Sambil itu chaser pula yang kedua. Kita melihat bagaimana kumpulan kedua akan cuba menarik semula pelumba dari Cofidis ataupun pelumba Cofidis untuk tidak membenarkan. Dan lihat bagaimana pintasan dan juga hampir sekarang ini untuk tambahan seorang lagi anggota bagi pendahulu perlumbaan. Sambil dua pelumba yang berusaha melakukan attack dari chaser yang pertama. Selepas chaser tunggal yang cuba dilakukan tadi oleh Jetbox dari pasukan Alpecin de Sunik, berjaya untuk menambah satu lagi anggota ataupun satu lagi pelumba di hadapan, menjadikan 4 pelumba selaku pendahulu perlumbaan ini menjelang 8 km terakhir. Jadi berdasarkan kepada tempo dan juga kedudukan chaser dan juga leader, ada kemungkinan mereka ini mampu untuk menangkap. Tetapi di manakah kedudukan peloton? Apakah jarak yang telah pun mereka lakukan, apakah ataupun mungkin mereka akan cuba mekekalkan tempo kelajuan keadaan mereka. Sambil itu penurunan bukit ini akan digunakan oleh pelumba-pelumba, 4 pelumba yang cuba menambah kelajuan. Jadi usaha yang baik dibuat oleh Jetbox. Selepas attack yang dibuatnya tidak langsung diberikan tentangan oleh chaser. Jadi turunan menuruni bukit lebih 80 km sejam diambil peluang oleh para pelumba. Jadi di mana aksi pelumba dari pasukan Bugros tidak kelihatan, hanya ada pada ketika ini Smith dan juga Parija saja. Apakah kita akan melihat bagaimana Andrea Moreno akan ditangkap atau di depan sebenarnya, tetapi yang ketinggalan ialah pelumba dari pasukan kebangsaan Filipina yang telah pun tercicir atau mungkin akan ditangkap oleh chaser. Jadi kita melihat bagaimana Andrea Moreno yang mengetuai di bahagian hadapan. Sambil inilah chaser yang pertama. Ada pecahan yang dibuat oleh pelumba-pelumba dalam kumpulan pendesak ini. Lihat bagaimana respon yang diberikan oleh pelumba dari pasukan Movistar yang tidak membiarkan sebarang gerakan yang cuba melakukan pemisahan dalam kumpulan pendesak. Sambil itu 3 pelumba, ada anggota baru yang menganggotai ataupun membentuk kumpulan pendahulu ini. Kerana Parija telah pun tidak mampu untuk bertahan menjelang 7 km terakhir. Jadi siapakah di kalangan 3 pelumba ini, mampukah mereka terus kekal? Sambil itu kedudukan pendakian terakhir
untuk kaum kedua dimiliki oleh Moreno sambil Willie Smith di tempat yang kedua. Jacques Barnes di kedudukan yang ketiga. Jadi 7 kilometer untuk ditamatkan. Kedudukan jersey merah akan terus dipertahankan oleh Nur Ahmad Zarif dari pasukan TSG. Untuk 3 hari berturut, pelumba kelahiran Terengganu itu akan mempertahankan jersey itu. Sementara satu lagi attack untuk membentuk ataupun menambah seorang lagi anggota dalam pendahulu cuba dilakukan oleh pelumba dari Cofidis. Apakah respon yang akan dibuat oleh Chester yang berada tidak jauh di belakang? 10 saat membezakan antara pelumba dari Cofidis ini dengan 3 pelumba. Mungkin di pertengahan ada seorang lagi pelumba dari pasukan kebangsaan Filipina yang belum lagi berada dalam kumpulan ini, ataupun pelumba Filipina berada di belakang sekali. Jadi bermakna kita telah pun melihat bagaimana Pareja telah pun berada dalam Chester dan beliau semakin ketinggalan. Beliau akan pastinya akan ditangkap oleh Palaton. Jadi inilah ikhtiar terakhir 5 km saja lagi. Jadi tidak ada sebarang pecahan ataupun bunch sprint yang akan berlaku. Hanya cebisan kumpulan-kumpulan kecil yang akan membuat perhitungan terakhir. Di kalangan 3 pelumba ini kita melihat bagaimana Moreno, Smith dan juga Box yang akan membuat perhitungan terakhir untuk bergelar juara peringkat yang ke-7 sambil turut cuba diikuti oleh 4 pelumba, termasuk seorang pelumba dari Cofidis yang masih lagi bergelut untuk mendapatkan rentak dan juga kayuhan yang lebih bertenaga bagi mengikuti dan juga berada dalam kumpulan pendahulu. Dengan 10 saat tidaklah begitu jauh mungkin boleh dilakukan oleh pelumba ini. Kita terus melihat kemampuan para pelumba kumpulan kecil untuk menamatkan perlumbaan ini. Sementara persaingan untuk perebutan 3 kedudukan akan ditentukan sedikit masa saja lagi. Jadi mereka menuju ke 4 km terakhir. Jadi sekarang ini 3 pelumba yang pasti akan cuba untuk bersaing mendapatkan posisi yang lebih baik selepas Andrea Moreno. Begitu juga dengan Jacques Barnes dari pasukan Alpecindo Sinex yang turut berada pada ketika ini. Dan seorang lagi pelumba iaitu Willie Smith dari Afrika Selatan mewakili pasukan China Glory di tempat yang ketiga. Moreno, Barnes dan juga Smith membuat perhitungan terakhir. Tidak sampai 4 km terakhir ini. 3 km saja lagi untuk mereka buat perhitungan. Jadi kedudukan 1, 2 dan 3 hampir pasti untuk ketiga-tiga pelumba. 10 saat membezakan antara pelumba Cofidis untuk mengejar, tetapi agak sukar kerana tempoh kayuhan yang begitu baik dilakukan oleh ketiga-tiga pelumba ini. Kita melihat bagaimana aksi yang dipamerkan oleh Jacques Barnes selepas beliau melakukan usaha mengejar dan juga menangkap 2 pelumba di depan. Jadi percaturan 3 penjuru antara Smith, Barnes dan juga Moreno. Siapakah yang akan bergelar juara pada peringkat yang ke-7? Sambil itu 4 pelumba, yang 5 pelumba bertindak sebagai chaser yang akan berada di kedudukan yang ke-4, ke-5, 6, 7, 8 dan 9. Sambil itu persaingan tidak sampai 2 km, 3 km terakhir ini. 10 saat di antara ketiga-tiga pelumba dan juga 4 pelumba di belakang. Mereka akan mengambil selekor yang terakhir. Dan lihat bagaimana perseteruan ni untuk 2 km ini antara 3 pelumba, 4 menanti di belakang. Mampukah mereka untuk mengejar? Tetapi mereka sekarang ini akan membuat percaturan terakhir. Jadi lihat bagaimana attack yang dibuat oleh Andrea Moreno. Begitu juga dengan tindakan dilakukan oleh Willie Smith dari pasukan China Glory di tempat yang kedua. Jadi pandangan yang sememangnya cukup jelas. Untuk ketiga-tiga pelumba ini akan menamakan perlumbaan terlebih dahulu. 4 pelumba di belakang adalah kumpulan yang kedua dengan 10 saat lebih konsisten. Jadi lihat bagaimana attack dilakukan oleh Jacques Barnes. Pelumba yang mengikuti ataupun merapatkan jurang dengan 2 pelumba di depan berada di hadapan sekali.
Jadi persaingan antara tiga pelumba, tiga pasukan berbeza. Siapakah yang akan lebih cemerlang untuk mencetak nama sebagai juara pada edisi ke-26? Tolehan ke belakang ini meninjau di manakah kedudukan pencabar 4 ataupun 5 pelumba yang berada di kedudukan kumpulan yang kedua. Jadi inilah persaingan untuk kedudukan kelompok yang kedua. Tetapi di depan, lihat bagaimana percaturan dan attack bola dilakukan oleh Anja Moreno menoleh ke belakang. George Bucks pastinya akan cuba mengambil kesempatan. Tetapi berdasarkan kepada kemampuan kita boleh juga mengikut kedudukan Willie Smith, di mana Willie Smith masih lagi belum bertindak untuk memecut. Kerana di antara ketiga-tiga pelumba ini, kelebihan pastinya memihak kepada Willie Smith kerana beliau berada antara pelumba pecut dalam ketiga-tiga pelumba berbanding dengan pelumba-pelumba dua lagi, pelumba yang menjadi pencabarnya pada ketika ini. Jadi kita lihat bagaimana perseteruan terakhir 1 kilometer untuk dilengkapkan 500 meter menuju ke garis penamat. Persaingan yang masih lagi berterusan. Siapakah yang akan melakukan attack terlebih dahulu? Anja Moreno berada melihat antara satu sama lain. Begitu juga dengan George Bucks dari pasukan Alpecin. Jadi 5 pelumba yang cuba mengintai tapi tidak ada ruang yang diberikan. Lihat bagaimana para tiga pelumba ini masih menoleh 200 meter yang terakhir dengan penjutan dilakukan oleh Willie Smith dari luar. Willie Smith sekarang ini tempat yang pertama. Sampai itu Anja Moreno di tempat yang kedua. Siapakah yang akan melintasi garis penamat terlebih dahulu? Dan perlumbaan ini masih lagi belum berakhir. Lihat siapakah terlebih dahulu. Dan kemenangan akhirnya dimiliki oleh George Bucks dari pasukan Alpecin Jesunix. Manakala tempat yang kedua tadi untuk Willie Smith dan juga Anja Moreno di tempat yang ketiga. Sambil itu 5 pelumba menyusuri dari tempat keempat hinggalah kedudukan ke-8. Dan sekali lagi pecahan kumpulan pendesak dalam perebutan tempat yang ke-9 dan seterusnya. Tempat ke-12 masih lagi belum berakhir. Kita akan melihat bagaimana kedudukan dalam kumpulan peloton. Di situlah tumpuan. Jadi lihat sekali lagi, kedua pelumba menoleh antara satu sama lain. Tapi di sinilah pecutan awal dilakukan oleh Willie Smith dari Afrika Selatan, dari pasukan China Glory. Dia melakukan pecutan dari sebelah kiri, dari sebelah kanan sekali. Dan asakan dari bahagian kanan. Dia dari luar dilakukan oleh George Bucks. Lihat bagaimana kemenangan berjaya dilakukan oleh George Bucks. Kerana beliau berjaya untuk masuk dalam kumpulan pendahulu pada 8 km terakhir. Sambil itu kedudukan Jesse tidak akan berubah kerana kesemua pelumba berada dalam kumpulan yang sama.